ada menteri merajuk. Jadi nak marah rakyat tak nak isi pun tak boleh. YB kena pandai-pandai jawab lah nanti apabila ditanya. Dia sebagai menteri kena ada kelas lah. Tak semua benda yang kita buat dia terima. It's not as simple as you do construction macam dekat KL tau. Satu berita baik untuk negeri Pulau Pinang, You takkan tersekat dalam trafik. sedangkan ada kos yang lebih murah. You are connecting island with mainland. Tu dia lah, padam kang. Datuk Seri Najib tak dapat layanan istimewa. Untuk bersatu adalah pecatkan dam-dam ni. Come next election, you guys done. Out. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'. Kembali lagi kita dalam siaran podcast Relax Bro, episod yang ke-29, sama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari Saya Wan Agil Wan Hassan. dan kita berada pada hari yang ke-23 Ramadan. Alhamdulillah. Lagi beberapa hari sahaja lagi untuk kita bertemu dengan Syawal, dan kita masih lagi dalam rangka mencari keberkatan di 10 malam yang terakhir, insya-Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial kami, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify, untuk seperti biasa kelestarian perjuangan Relax Bro untuk berkongsi maklumat dan juga fakta bersama dengan para penonton sekalian dalam keadaan yang tenang, bersahaja dan membawa kepada nilai-nilai yang murni, insya-Allah. InsyaAllah. Gil, kita ni dalam bulan Ramadan kali ini cuaca politik kita tetap tak berubah. Sama Je. Sama So, isu yang berbangkit mungkin sebab sidang parlimen masih berlangsung. Dewan Rakyat, Dewan Negara. Dewan Negara. Hmm. Dewan Rakyat dah lepas baru-baru ni. Kehangatan itu masih terasa dan terbawa-bawa perbincangan dan diskusinya sampai ke hari ini. Dan kita akan sentuh beberapa perkara pada hari ini yang saya kira agak menarik. Ada menteri merajuk kan, baru-baru ni Merajuk. menteri merajuk. Aduh, Biasanya dulu kan, saya ingat lagi dulu ada beberapa kenyataan juga yang telah ditroll oleh rakyat. Kenyataan menteri-menteri kita, contoh saya ingat satu menteri yang sebut kalau harga yang mahal jangan makan ayam. Kalau tol mahal jangan lalu tol. Itu dululah. Tapi kenyataan tersebut berulang lagi pada hari ini pun. Dan hari ini pula yang terbaru, YB Menteri Ekonomi YB Rafizi, apabila kenyataan beliau di satu dia punya podcast dia ke? Saya pun tak pasti, tapi ada Tak video tu pasti lah, tular ada lah. video tular yang dia pun kata penat lah. Siapa nak daftar. Tak daftar lah, tak nak daftar sudah lah. Tak daftar sudah lah. Pandai-pandai lah nak raya. Pandai-pandai lah nak raya. So jadi macam keluhan. Jadi menteri merajuk lah, dia kata kan. So, jadi apa kita punya komen ni? saya dah komen saya ni nak dengar Agil. Allahu Akbar. Sebab tak berapa sihat kan, 3-4 hari tak berapa sihat. Tapi orang kata tak berapa sihat di hujung Ramadan ni, Allah angkat doa kita tu. InsyaAllah. Berkenaan menteri ekonomi kita ni, saya faham cabaran yang dihadapi untuk memastikan rakyat mendaftar sistem padu, dan saya faham apa objektif yang nak dicapai, walaupun saya rasa sasaran dia dapatlah lebih kurang lebih daripada 50% rakyat Malaysia yang layak untuk mendaftar padu telah pun mendaftar padu. Dan akhirnya keluar video tular tu yang mengatakan bahawa nak daftar, tak nak daftar sudah. Lebih kurang macam itulah. Cumanya kita sebagai menteri ni, saya tak jadi menteri lagi. Kalau saya tengok, kalau menteri ni, kita kena memahami bahawa ada banyak perkara-perkara yang kita buat di peringkat polisi ni. Kadang-kadang bila tak jelas, rakyat akan ada backlash. Rakyat akan take a step back sebelum rakyat menerima bulat-bulat polisi kerajaan. Dalam isu padu ni ada banyak sangat persoalan yang bukan datang daripada rakyat biasa, tapi termasuk juga ahli-ahli parlimen, termasuk juga dengan sektor-sektor korporat, yang mana ada ahli parlimen macam YB Kasyong, ahli parlimen Hassan Karim di Pasir Gudang, yang berkali-kali menyatakan bahawa kita ada isu dengan PDPA dari segi pengurusan data, dari segi liability, tanggungjawab kerajaan, termasuk Dr. On Kian Ming pada mula-mula awal
padu nak dibuat tu pun ada juga dia bagikan komen-komen, dan juga ada juga dari segi dari bidang corporate yang mengatakan bahawa ini CEO dari, saya tengok CEO company mana, tapi yang mengatakan bahawa konsep dan method yang kita gunakan untuk mengambil data outdated. Jadi poin saya ialah memang ada banyak cabaran yang memberikan kegusaran kepada rakyat. Jadi nak marah rakyat tak nak isi pun tak boleh. Namun yang demikian, akhirnya bila dia tutup pendaftaran tu, alih-alih dia kata semua orang dah daftar secara automatik, macam pilihan raya punya sistem lah. Kan? So bila dia declare macam tu pula, jadi semua orang macam, apa ni? Ni suruh daftar kan, tak suruh daftar, verify macam mana, siapa bagi you kebenaran ambil data kita. So benda-benda macam ni, isu-isu yang tidak selesai ni akan merencatkan perjalanan kerajaan untuk mencapai sesuatu objektif. Dalam kes video YB Rafizi ni, saya rasa dia sebagai menteri kena ada kelas lah. Saya bukan nak cakap YB Rafizi tak layak jadi menteri, tak. Saya mengakui cabaran dia. Saya faham cabaran dia. Tapi kalau kita nak compare performance menteri-menteri, saya nampak Menteri UMNO lagi ada kelas lah. Sebab mungkin kita ada pengalaman jadi menteri yang lama. Macam kita tengok YB Johari Ghani, YB Khalid Nordin, Tok Mak Hassan, even presiden sekalipun, dia ada kelas dia. Dia bukan kelas ni maksudnya dia angkuh, sombong, tak. Tapi dia tahu macam mana nak layan rakyat, nak handle isu rakyat. Dia tahu macam mana nak communicate, macam mana nak engage, macam mana dia nak bersilat dengan rakyat. Itu come with even dengan pegawai kerajaan. Betul, even dengan pegawai kerajaan pun. Dia ada itu experience yang saya rasa susah nak dapat. Dia bukan kata salah dia orang, tapi lack of experience. Dia kekurangan dekat situ. Jadi saya tak kata, kita semua manusia. YB Rafizi pun manusia. Penat pun kita faham. Penat pun kita faham. Dan manusia ni kalau dalam hadis, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, kata Nabi. Setiap masa, setiap amal perbuatan yang kita buat tu ada masa semangat dan ada masa kita down. So setiap manusia akan ada masa tu. So saya yakin YB Rafizi menghadapi masalah tu apabila dilihat padu ni tak mendapat sambutan sangat. Tapi pun tak dapat sambutan pun dah lebih 50%. Baki lagi 47%. Yang akhirnya semua pun daftar. Tapi yang tu YB kena pada jawab lah nanti apabila ditanya tentang soal pengurusan data. Betul. Ataupun pengambilan data. Adakah itu dibenarkan ataupun tidak, itu kerajaan kena bagi penjelasan. Cuma saya nak sentuh dari sudut sebagai pemimpin ni, inilah cabaran dia. Tak semua benda yang kita buat diterima. Itu satu. Kedua, kita kena faham bahawasanya tak semua benda kita buat orang suka. Betul. Terima satu bab, suka tak suka, tak semua orang suka kita. Jadi bila kita faham that kind of situation, kita jalan je lah, kita move on je lah. Dan kadang-kadang menzahirkan kita punya macam putus asa, kekecewaan. Dia tak nampak matang lah. Tak nampak smart lah. Pada saya tak perlu dah zahirkan macam tu. Mungkin boleh zahirkan di hadapan isteri, anak-anak, ataupun kawan-kawan baik. Tetapi umum rakyat yang melihat, jangan buat macam tu lah. Jangan buat macam tu lah. Ke depan ni tak payahlah nak tunjuk-tunjuk sangat supaya orang nampak, kata orang kata kita lekeh lah. Lama tak ada lekeh. Tak, sebab macam contoh dalam perang, Nabi SAW pun sampai mengharuskan sahabat mewarnakan rambut tau. Sebab apa? Sebab sahabat dapat beruban. Bila beruban ni, musuh tengok geng-geng tua-tua semua paling berperang. Jadi musuh nampak lekeh, bagi motivasi kepada musuh bahawasanya orang ni kita boleh kalahkan dia orang. Tapi bila sahabat-sahabat Nabi arahkan warnakan rambut, yang uban tu warnakan rambut dia. So bila warnakan rambut, nampak gelap apa semua kan. So jadi menggambarkan orang muda tau. Jadi motivasi dia gagah lah. Motivasi. So that's motivasi. Pemimpin kena show kekuatan, bukan menzahirkan kelemahan. Betul. Itu standard dalam pengurusan politik. Saya kira YB Rafizi lebih faham lah. Jadi pemimpin ni kan, mana boleh tu buat semua happy. Tak boleh. Dan kita pun kena terima hakikat bahawa kadang-kadang kita telan je. Dan saya faham lah situasi sekarang ni tak mudah dengan tekanan kiri dan kanan. Dan saya harap mudah-mudahan YB Rafizi diberikan kekuatan dan kecekalan. Dan kita tahu bukan mudah untuk menghadapi situasi ini, tapi sebagai pemimpin jangan
zahirkan kelemahan kita. Relax. Relax. Steady. Steady, tenang. Okay. Kalau zahirkan macam tu, orang rasa macam hang lekeh. Dia benda-benda macam tu lah. Okay. Alright. Satu topik yang juga menggemparkan negara ialah bila mana ada warga Israel ditahan di Kuala Lumpur dengan 6 pucuk pistol dan 200 butir peluru. Apa dia nak buat kita pun tak tahu mula-mulanya. Tapi dilaporkan oleh berita pasang suami isteri juga ditahan kemarin. Kerana dipercayai membekalkan senjata pada warga Israel. Dan warga Israel ni warga negara yang bekalkan tu orang Malaysia. Dan warga Israel ni pula masuk Malaysia dia pakai pasport Perancis. Dia masuk ni pula nak bunuh orang yang dia ada pergaduhan ni, pertelingkahan keluarga. Orang Israel juga. Tapi bila saya baca berita ni, Dok, saya duk fikir macam mana Malaysia ni boleh ada orang Israel. Kan? Rupanya pasal pakai pasport Perancis. Ni satu yang saya rasa cabaran untuk immigration kita lah. Sebab negara kita tak membenarkan Israel masuk. Dan kita pun tak boleh travel ke Israel. Kita ada travel ban ke Israel dan kita ada travel ban daripada Israel masuk ke Malaysia. Dan saya nampak trend menggunakan pasport lain untuk masuk ni jadi satu trend yang orang kata popular. Bukan baru. Kalau siapa pernah tengok Nas Daily. Nas Daily ni dia famous dalam Facebook. Dia buat video-video konten. Dan dia sebenarnya I think dia ada pasport Israel. Dia nak masuk Malaysia tak boleh. Tapi dia pakai pasport lain masuk melalui Singapura. Untuk dia experience Malaysia. Dia pergi ke Melaka cakap saya. So benda macam ni yang kita nak kena fikirkan. Macam mana nak mempertingkatkan keselamatan sempadan kita, terutamanya di peringkat immigration. Saya tak pasti, Dok. Saya pun tak expert benda macam ni. Mungkin dah sampai masanya Malaysia pun kena mengutarakan beberapa cadangan untuk memastikan kita tahu individu ini memiliki berapa banyak pasport. Setidak-tidaknya. Bila dia masuk pasport Perancis tu, kita tengok, rupanya maklumat dalam sistem maklumat dia ada juga pasport Israel. Jadi benda-benda macam ni yang boleh memudahkan kita menjaga keselamatan sempadan lah. Dan yang keduanya, saya tak terjangka pula dekat Malaysia ni ada business supply pistol dengan peluru. Ganas. Maksudnya itulah berbahaya jugalah. Kalau kita tak tahu benda-benda macam ni, maksudnya benda ni saya gila kan. Ialah orang makan senjata kan. Benda tu memang illegal lah, tak lah kan. Kita tak boleh. Cumanya dia jadi orang spekulat cerita ni daripada cerita berkait rapat dengan soal pertelingkahan dalaman keluarga ke ataupun kawan-kawan kepada dikaitkan dengan soal ejen Zionis masuk ke dalam negara kita. Betul. Seperti mana kes beberapa tahun lalu, tahun 2018 ingat saya. Seorang Dr. Fad Al-Bats. Dr. Fadi yang telah ditembak oleh ejen Zionis di Setapak. Demikian juga saya ingat saya beberapa tahun lalu yang kes colek tu. Ingat ada kes colek? Yang suami isteri yang rakyat Malaysia, warga negara yang terlibat dengan membantu ejen Zionis juga colek ada orang tertentu lah dalam negara kita ni untuk tujuan urusan ejen tersebut lah, ejen Zionis lah. So benda ni, sebab tu saya kata balik-balik saya setuju dengan apa yang Agil sebutkan tadi soal kita nak kena kenal pasti selepas ni. Sebab dia orang ni saya yakin dia orang masuk dalam negara kita, saya tak rasa dia orang masuk je ikut laluan seludup ni. Tidak. Dia orang masuk ikut immigration biasa. Cuma dia orang guna pasport negara lain. So sampai saat masa saya kira kerajaan perlu teliti isu ni, bangkitkan sekiranya benda ni makin berleluasa. Kita tak nak kita jadi hub untuk mereka menyelesaikan masalah-masalah yang berkait rapat dengan soal sama ada urusan peribadi mereka ke ataupun sama ada urusan yang berkait rapat dengan kerajaan mereka ke, sebab kita tidak pernah mengiktiraf Israel. Dan saya nak sentuh sini juga, yang ni saya setuju dengan apa yang KJ sebut dalam KS. Saya tengok baru-baru ni KJ sebut pasal no need to mention anymore about two-state solution. Kita selama ni, betul, kita pejuang two-state solution. Bukan pejuang macam mana, pejuang supaya perdamaian. Damai. Nak damai, two-state solution lah. Daripada dulu lagi. Kita boleh redha lah. Kita boleh redha, tak apa nak damai. Israel tak layak dapat pun. Tapi nowadays,
Tak layak dah kita nak sebut two state solution. Saya setuju 100% yang KJ sebut. Israel Kita tak layak. pergi sebut kepada mewujudkan negara merdeka Palestin. No more Israel dalam negara. Siapa nak ambil Israel bagi ya? Amerika nak ambil lah, buat bentuk negara dia sikit, bagi Israel. Ambil lah. Amerika Amerika tak berani. Ya, sekarang ni ini isu dia. Okay, two state solution tak menyelesaikan masalah. Tapi saya tak tahulah kalau ke depan ni ada perbincangan perdamaian ke, saya harapkan dapat diselesaikan segera, kerana isu rakan-rakan kita di Palestin, kita nak raya 7 hari lagi ni, dia orang raya apatah makanan, apatah sampai ke tidak dan sebagainya, pembunuhan berterusan. Sekarang ni Israel, si Zionis anjing ni buat apa sekarang ni? Buat training pula drone tembak pula. Drone awam, civilians. So ini perkara yang terus berlaku. Saya kira benda-benda macam ni sebenarnya dia trigger. Walaupun kes ini mungkin kes dalaman yang bekas peluru ni, tapi dia trigger benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Kita bimbang intelijen Zionis ni berada dalam negara kita, tentunya ada. Mesti ada walaupun kita tak tahu. Kita tahu operation negara-negara ni semua macam mana. Operation negara-negara ni semua kita maklum lah, dia punya intelijen orang rata-rata dunia. Sama ada benda tu expose ataupun tidak, Allahualam. Tapi kita harap benda ni kerajaan perlu menekankan soal security dan keselamatan, dan apatah lagi bila membabitkan soal warga negara kita yang bekalkan senjata. Gila kau. Okey. Wallahualam. Kita berhenti berehat seketika dan kita akan kembali ke topik yang seterusnya, insya-Allah. Relax bro.